pemeluk Islam. Antaranya stereotip yang tidak sihat dan keluarga bukan Islam menganggap penganut Islam bermakna masuk Melayu. Kan? Sedangkan dia tak berubah bangsa pun. Keturunan dia tetap sama. Cuma agama sahaja, anutan itu saja yang berbeza. Kan? Dan mereka yang kembali kepada Islam dilihat sebagai pengkhianat bangsa. Dan antara masalah utama pada mereka baru masuk Islam adalah memberitahu ahli keluarga tentang pengislaman mereka, kerana kebanyakan keluarga Islam terdapat menerima pengislaman ahli keluarga mereka dengan hati terbuka. Keluarga bukan Islam takut kehilangan anak mereka satu ketika dahulu mereka memeluk Islam, tidak dibenarkan tinggal dengan keluarga asal atas sebab masalah fiqh seperti makanan yang tidak halal. Jadi atas sebab inilah orang yang masuk Islam akan dicarikan keluarga angkat dan mereka akan tinggal dengan keluarga angkat untuk jangka masa yang lama. Dan terdapat kes wanita memeluk Islam dan kemudian berkahwin dengan lelaki Melayu, tidak dibenarkan oleh lelaki Melayu itu untuk kembali pergi nak tengok ziarah keluarga dia pun dia tak bagi. Ini sebenarnya pemahaman yang sangat salah sebenarnya. Kan? Malahan kalau suami isteri contoh katalah saya kahwin dengan orang bukan Islam, contoh nak bagi faham. Ini contoh aja, jangan disebar-sebarkan, ini contoh. Katalah saya dah kahwin, kemudian dia masuk Islam. Kemudian kena ingat, maknya tiba-tiba ibu dia sakit, mak ayah dia sakit, dia tetap wajib buat baik pada ibu bapa dia. Isteri saya tu. Contohlah. Oi, macam mahir sangat tu kan. Jadi dia wajib jaga sebab, tapi kalau suami, dia boleh, memang betul dalam Islam, kuasa suami ni besar. Suami kata, aku tak benarkan kau balik pada keluarga kau. Mak kau sakit, biar dia. Kau duduk rumah, jangan keluar rumah. Contoh. Maka isteri yang taat pada perintah suami dapat pahala. Sebab suami dah arahkan begitu, tapi suaminya berdosa. Sebab suaminya menghalang isterinya untuk berbuat baik pada kedua ibu bapa. Dalam Islam, suami tidak boleh menghalang isterinya untuk menjaga ibu bapanya yang tidak sihat. Tetapi suami tidak boleh paksa isteri jaga mak ayah suami yang tak sihat. Faham tak tu? Faham betul-betul tu? Tapi kalau isteri, kebiasaan isteri, dia boleh jaga suami, mak ayah suami. Tak apalah abang, mak ayah abang pun mak ayah saya juga. Mak ayah kami juga. Kan? Kami, kita awak kan, kita awak, ayah kami juga. Jadi dia akan jaga. Dan sebaik-baik suami Islam yang mana isterinya tolong jaga mak ayah, sebaik-baik suami bagilah upah kepada isteri sebab tolong jaga mak ayah suami. Rekod nampak? Kita kena beritahu ni betul. Memang ya, ramai yang tak tahu, ramai yang tak perasan tentang perkara ni. Kan? Begitu juga kalau kita tengok daripada aspek ekonomi, aspek keuangan. Dalam keadaan aspek keuangan ini, maka kita hendaklah bantu mereka. Macam Islam sekarang ni ada macam-macam inisiatif bantu. Kalau dia biasa berniaga, kita bagi modal permulaan untuk berniaga. Kalau dia biasa dah buat satu perusahaan tertentu, kan, maka kita bantu dia, permudahkan, bagi jalan dia. Kita kena bantu. Sebab golongan mu'alaf ni ada golongan yang perlu disokong dan didokong. Kan? Bukan dokongan. Support. Dalam bahasa orang Limbang, support. Kan? Jadi kita kena pastikan mereka boleh berdiri sendiri. Dan kita kena ingat tau, satu keazaman yang kena ada pada saudara baru mu'alaf. Macam mana saya nak keluar Ustaz daripada sini? Satu ayat kena letak dalam hati kita. Ya Allah, hari ini aku bergantung dengan orang lain, bantu aku ya Allah. Tapi ya Allah, kau jadikanlah aku kuat ya Allah, mudah-mudahan satu hari nanti aku pula akan bantu orang lain. Tu kena fikir macam ni. Kena ada keazaman macam tu, InsyaAllah. Sebab masalah yang paling besar sekarang adalah ramai orang berperlukan bantuan orang, tapi bila sampai dia datang kemampuan dia boleh bantu orang lain, dia tak nak bantu. Dia lepaskan diri sendiri saja. Itu sebenarnya yang kita kena buat. Saya dulu pun bergantung dengan orang juga. Masa mula-mula dulu bekerja kerajaan, masa kerja makan gaji dulu. Tapi sampai satu tahap, kalau kita ada kemampuan, kita kena bantu orang. Saya selalu share pasal cerita sedekah saya. Saya kata, kalaulah
Masa sekarang saya pergi umrah dengan mak saya, dengan adik saya. Selepas makan tengah hari tu saya cakap dengan mak saya, mak, rasa-rasanya nanti kalau ada kemampuan nanti nak belanja ahli keluarga kita mana yang susah-susah, nak belanja mereka, bawa mereka pergi umrah. Mak saya kata, jangan main-main, ini Madinah tau, dah cakap dia kena buat tau. Iyalah, nak buat lah ni. Dan akhirnya pada tahun 2019 saya dapat buat. Kira 15 orang keluarga saya yang kena bawa. Menung saya. Yang pertama saya, yang kedua buku akaun. Menung. Padan muka. Saya selalu terdengar kat telinga ni, masa pergi kat bank. Dulu mana ada transfer banyak-banyak, mana boleh, kita kena pergi kat kaunter. Bila saya pergi, terdengarlah bisikan tu. Kan selalu saya ceramah, sedekah tak pernah miskinkan orang. Oh, ceramah. Terdengar kat telinga, padan muka kau. Kau tahu duit kau habis. Kau sedekah, duit kau clear. Tak ada dalam akaun tu. Lepas tu kata, lantak lah. Saya buat juga. Sampai di airport, di lapangan terbang KLIA, nak pergi umrah, semua orang pakai kain ihram apa semua. Masa tu separuh daripada perasaan duit habis tu hilang. Separuh je tau, ada lagi separuh lagi. Perasaan hilang tu. Tapi bila sampai ke Tanah Suci, bila jejak kaki dekat Jeddah, masa tu nampak air mata masing-masing ahli keluarga tu. Masa tu clear. Tak ada dah perasaan duit saya habis. Saya dah tak kisah dah. Saya gembira tengok tangisan mereka. Rasa gembira. Ada yang tak pernah naik kapal terbang. Naik kapal terbang kali pertama terus pergi Mekah. Cuba fikir. Lepas tu selang beberapa hari tiba-tiba nak pergi Taif. Kena tambah lagi 160 rial satu seorang. Masa tu saya mula sedih balik semula. Sebab kalau dia sebab dia orang kata, tak apalah lain kali je lah pergi. Sebab dia orang tak ada duit. Kebanyakannya susah. Jadi saya tak apa, payah. Saya nak bagi biar dia orang rasa. Tapi rupanya tuan-tuan dan perempuan sekalian, sampai sahaja di Malaysia, balik semula ke tanah air, tak sampai 3 bulan, Allah ganti balik duit saya. Masa tu saya tak adalah cakap, bujur balik modal. Saya tak adalah cakap macam tu. Cuma saya kata, siapa lagi aku nak tolong lepas ni? Tolong jangan angkat tangan. Macam tu lah. Jadi macam tu lah. Dan untuk makluman semua, bulan Februari yang lalu, Februari yang lepas, Alhamdulillah, saya bawa pula 45 orang lagi ahli keluarga saya. Itu sebab saya kata, sekali kita tolong, insya-Allah Allah akan mudahkan. Saya ni jadi ketagih nak tolong orang. Betul, bukan kata saya baik, bukan. Tolong Tuhan bagi lagi. Tolong Tuhan bagi lagi. Jangan biar lama-lama. Itu sebab Nabi kata, bala dan musibah tidak pernah mendahului sedekah. Itu sebab orang tua-tua dulu-dulu kalau nak musafir, nak travel, kan, nak jalan jauh, Limbang ni aku tak tahulah mana jauh tempat pergi. 2 jam dah habis satu Limbang. Limbang. Dekat pasar yang malam tu aku tengok tinggal lim je. Bangnya dah padam lampunya. Lim. Hilang. Dekat pasar kan. Pasar Limbang. Pasar lim je tinggal. Tak adalah nak beritahu. Sebelum bermusafir, singgah dulu masjid yang pertama dia jumpa, masuk duit sebab dia yakin itulah insurans yang akan cover perjalanan dia dengan selamat. Itu sebabnya dalam ni, kita dalam memperkasakan ekonomi kita, kita kena usaha. Berniaga. Kan? 9/10 kan? Kata kan? Dia kata 9/10 punca rezeki adalah pada berniaga. So berniaga. Tapi kan satu syarat, berniaga biarlah berniaga dengan jujur. Kan? Keuntungan maksimum mungkin, kata Nabi. Keuntungan maksimum itu mungkin, tak mustahil. Boleh buat, tak ada masalah. Tapi jaga akadnya. Jaga dari segi amanahnya, jujurnya, jangan menipu. Hari ni ramai yang berniaga menipu. Kan? Nak pula dekat dalam Shopee. Dia kan order tu kan. Kadang beli lain, rupa lain, sampai ke rumah lain pula rupanya. Hari ni scammer. Pergi umrah pun orang boleh tipu sekarang. Kan? Beraya je kawan tu. Sudahnya tawaf kat KLIA. Lepas tu balik semula sampai kat Limbang. Hai, bekas semalam pergi umrah ke? Balik hari je. Kata kan, dah kena tipu. Hari ni masyarakat boleh nipu atas nama agama. Macam-macam. Kan? Jadi, kalau kita tengok cabaran masyarakat juga,
adalah merupakan cabaran pada saudara baru sehingga dikaitkan dengan kejadian murtad disebabkan keyakinan belum kukuh dan gagal menyesuaikan diri. Maka kita perlu faham bahawa apa juga asbab itu adalah cara hidayah Allah sampai kepada saudara baru, dan siapalah kita untuk mempersoalkannya. Kalau dia ni kena sabarlah, kena ni lah, kita kena faham. Itu sebabnya cabarannya juga kepada orang yang dah lama Islam, orang yang telah pun sedia Islam daripada kecil. Tanggungjawab dia adalah bagaimana tindakan kita, respon kita kepada saudara baru. Begitu juga ada yang disindir sebagai masuk Melayu oleh keluarga dan kenalan, maka kita kena buang tanggapan sedemikian. Kan sebenarnya dari segi agama, kalau kita tengok di tempat-tempat lain, kadang-kadang di negara-negara luar, kita pun hairan. Macam mana di negara luar kadang-kadang ada yang menerimanya lebih baik daripada kita yang berada dalam negara Islam ni. Kadang stigma masyarakat. Macam tu jugalah, bukan dalam kes mu'alaf saja. Macam kes ketagihan dadah kan, penagih dadah yang dah terlanjur, masuk dalam pusat serenti, masuk dalam pusat pemulihan selama beberapa tahun. Kemudian dia keluar kembali pada masyarakat yang bersikap tidak mahu memaafkan orang seperti ini. Sedangkan mereka ni perlu diberi peluang. Mereka mendapat didikan dan latihan yang baik dekat pusat pemulihan. Mereka kembali pada agama lebih baik daripada sebelum mereka masuk ke dalam pusat pemulihan tu. Tetapi itu adalah merupakan sikap masyarakat. Jadi, jadilah seperti ikan di lautan. Tahu? Kita ni kalau dalam bab iman ni, jadilah seperti ikan di dalam laut. Walaupun lautan itu rasanya masin, tapi ikan tidak pernah masin. Tidak pernah masin. Malahan kalau nak masinkan dia, kita paksa dia. Kita jemur dia berhari-hari. Kita keringkan dia. Kita lumur dengan garam. Dan akhirnya kita boleh tengok mata ikan tu buntak. Kerana aku tidak rela dimasinkan. Macam tu lah. Nak tunjuk. Mana pernah masin ikan tu? Kita yang memasinkan dia. Nampak? Tu sebabnya kita kena jadi seperti resmi ikan. Dan begitu juga, makin berisi semakin menunduk. Bila masuk Islam, semakin kita merendah hati. Tengok akhlak yang dipamerkan oleh Rasulullah. Sebabnya kalau sayang Nabi, selawat pada Nabi banyak-banyak. Yang kedua, amalkan apa yang Nabi buat, tinggalkan apa yang Nabi tak suka. Nabi dah pesan. Nabi kata syurga ni untuk semua orang. Nabi kata syurga untuk semua orang, melainkan mereka yang enggan. Lah, adakah yang tak nak masuk ya Rasulullah? Syurga ni untuk semua orang, melainkan mereka yang enggan. Adakah orang yang tak nak masuk syurga? Ada, kata Nabi. Orang yang engkar pada perintah Allah, itulah orang yang enggan masuk syurga. Itu cerita dia. Jadi kita hari ini bertuah sebab kita diselamatkan. Tak kisahlah oleh manusia, oleh keadaan, tapi kita diselamatkan kerana kita berada di jalan yang benar. Berada di jalan yang benar, nak menjadi manusia yang baik, nak menjadi manusia yang diberi peluang untuk kembali ke jalan yang benar, maka kita kena ambil peluang ini. Itu sebabnya kalau kita tengok kan, rapuhnya emosi dan pegangan mereka yang baru berada di dalam Islam. Walaupun mungkin ada yang 7-8 tahun tu baru, sebab perkembangannya tak sama. Ada orang tu masuk Islam dalam 5-6 tahun, 7 tahun, dia dah boleh berdakwah dah pun. Ada orang tu pula dia masih lagi tak yakin. Dia masih lagi, betul ke aku buat ni? Betul ke duduk dalam Islam ni? Macam susah je duduk dalam Islam ni. Maka dengan itulah, kepada mereka yang telah lama Islam, kena bantu. Kena bantu, kena support, bantu memberikan sokongan supaya semangat dan motivasi supaya kuat menghadapi cabaran dan rintangan ini. Bak kata orang, cantik dipandang bulan mengambang terang di awan. Kalau dah hidup namanya orang, takkan lari daripada ujian dan dugaan. Maka kenalah bantu, ikut kemampuan kita. Ikut kemampuan kita. Dan salah satu usaha yang dibuat, inilah yang dibuat oleh Jawatankuasa Perayaan Islam. Jawatankuasa Tetap Perayaan Islam, dan begitu juga dengan Pejabat Agama Islam. Ni usaha salah satu yang dibuat adalah buat program ceramah macam ni. Anda bersama dengan saya, anda dengan saya sama je. Apa yang Nabi pesan? Nabi kata sesungguhnya umat Islam dan umat Islam yang lain itu adalah sama. Yang membezakannya hanyalah amal soleh dan ketakwaannya di sisi Allah. Dia bukan sebut pangkat, tak ada. Yang membezakan adalah dia adalah merupakan pegawai agama bahagian limbang tadi.
Yang membezakan dia sebab adalah dia pangkat tinggi. Dia grade 44, 48, grade 52, dia grade jusa. Tak. Yang membezakan dia duit dalam simpanan dia banyak ni. Tak. Tapi yang disebut yang membezakan amal soleh dan ketakwaannya di sisi Allah. Sebab kadang-kadang kita boleh tengok budak kecil, kita kena cakap, oh, budak ni bagus, suci, murni, dia tak banyak dosa lagi berbanding aku. Tapi pada yang muda nampak yang tua pula, oh dia ni tentu dah banyak amal ibadah dia berbanding aku. Aku ni muda lagi. Kena sentiasa meletakkan yang baik pada orang lain. Macam tu jugalah, pandang pada saudara baru, seronoknya jadi saudara baru, dosanya tak banyak, dia ni kan diampunkan oleh Allah segala dosa-dosanya yang telah lalu. Macam tu. Bukan cakap mualaf tu, apa pun tak tahu tu. Bukan macam tu cara dia. Kan? Bukan macam tu cara dia. Saya sendiri pun tu sebabnya hari tu saya cerita dengan ustaz tu. Saya kata saya pergi ke Indonesia, saya terasa seronok sebab saya pergi ke Indonesia sebab orang tak kenal saya. Pergi di Indonesia saya rasa tenang, tak ada pun orang. Pergi Singapura, dekat airport lagi orang dah kejar saya. Ustaz, ambil gambar. Kan? Betul. Di Limbang jangan cakap lah. Nasib baiklah Ustaz Awang Ibrahim ni selamatkan saya, bawa masuk dalam kereta cepat. Turun kapal terbang lagi dah kena tahan lah. Jangan standby, yang pegang bendera tu, macam ni tu. Ambil gambar Ustaz, ambil gambar Ustaz, ambil gambar. Nasib baik tak salah parking kapal terbang tu. Kan? Bayangkan tu. Jadi mana kata, pergi Indonesia tenang, tak ada siapa yang kena. Tapi di Indonesia, saya tengok dia punya budi bahasa tinggi betul. Bila masuk dekat hotel tu, selamat datang Pak. Macam ni tangannya. Di Malaysia raja je dapat macam tu. Selamat datang Pak. Saya tanya, boleh saya tahu di mana toiletnya? Sini Pak, ikut saya Pak. Dia tinggal tak menyangkung sebelah aku je. Dahsyat tak dahsyat. Dia bawa tunjuk tu sampai kan nak buka pintu bilik air dah tu. Silakan Pak. Dahsyat betul. Tapi tu memanglah dari segi hospitality di Indonesia hebat. Sebab saya difahamkan sebab dia rakyat dan masyarakat dia ramai betul. Ramai. Sampai kan di jalan-jalan utama di bandar tu kena buat penggiliran. Hari Isnin kereta nombor plate genap je boleh masuk. Hari Selasa kereta nombor plate ganjil je boleh masuk. Sampai macam tu sekali. Punya ramainya orang. Kalau yang nombor genap lah jalan pada waktu ganjil kena saman. Macam tu lah. So kesimpulan janganlah bawa kereta sendiri. Naiklah dengan orang. Iya tuan-tuan dan puan-puan. Jadi mana kata kehidupan kita ni sementara. So apa yang perlu kita buat? Kepada sahabat-sahabat semua apa yang perlu kita buat? Pertama, kita kena jujur. Mana yang kita tak faham, kita tanya. Mana kita perlu, cakap. Jangan simpan sendiri masalah kita. Share. Kita ada jawatan tetap perayaan Islam, kita ada pejabat agama Islam, kita ada kaunselor, kita ada rakan-rakan dekat Persatuan Saudara Baru. Bincang. Luahkan masalah kita. Kedua, amanah. Jaga agama ni baik-baik. Simpan. Laksanakan apa yang disuruh. Tinggalkan apa yang dilarang. Ketiga, jaga ukhuwah antara satu dengan yang lain. Jangan saling jatuh menjatuhkan. Jangan kita pandang serong pada orang. Belagak. Baru masuk Islam 2-3 minggu. Belagak nyampah aku. Jangan macam tu. Jaga hubungan. Jaga hubungan satu dengan yang lain. Buang perasaan-perasaan yang tak baik dalam hati. Buang perasaan-perasaan yang penyakit berjangkit ni buang. Jangan tamak. Kongsi tak apa. Faham ya? Jangan tamak. Kongsi tak apa. Faham tak? Maksudnya kalau ada makanan, jangan tamak. Kongsi sama-sama. Contoh. Jangan sangka buruk. Tadi tahu dah fikir lain tu. Jangan tamak. Jangan sombong. Jangan belagak. Belagak mentang-mentang lah ada. Apa namanya ni? Selempang. Saya rasa macam Shahrukh Khan. Macam tu. Macam mana ni? Hamko hami se curalo. Macam tu kan. Terasa macam tu lah perasaan kan. Iya. Kan? Betul, jangan sombong-sombong.
Kadang kita sombong dengan benda tak ada apa-apa pun. Aku dapat gambar dengan Samsul Debat. Contoh. Ambil gambar ramai-ramai, rami-rami. Ambil gambar rami-rami, jangan crop tinggal berdua tau. Lepas tu kau buat wallpaper. Dah suami kau marah kat aku. Saya ceramah dekat Kelantan, kau ni orang tak kira tua muda tau. Yang tua pun pandai selfie sekarang. Saya bergambar dengan satu makcik tu dekat Kelantan. Daripada dalam telekung, keluar tangannya. Terkejut aku. Aku macam ni. Banyak tau. Dahsyat betul. Saya kata tak padan dengan tua. Kan? Saya pun macam ni. Saya tengok dia macam tu. Terperanjat lah. Kan? Tu belum cerita lagi yang dekat Rompen saya cek bergambar ramai-ramai tu. Tiba-tiba makcik tu macam bersuara. Free size. Apa pula free size pula? Alah yang macam ni tu. Itu freestyle makcik. Bukan free size. Yang seorang tu badan dah lah besar terasa hati dia. Mana free size macam ni? Macam tu kesian. Tahu. Lepas tu jangan dengki. Dengki bahasa Melayu. Bahasa Arabnya hasad. Punya teruknya di Malaysia ni. Dua-dua pakai. Hasad, dengki. Ada je tak puas hati dengan orang. Ada je benda tak suka. Jangan. Buang tu. Buang. Kemudian apa? Seterusnya percaya pada hikmah. Aku ni masuk Islam. Ada hikmah Tuhan nak bagi ke aku. Ada benda baik Tuhan nak bagi ke aku. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Kan? Tentu ada kemudahan di penghujungnya. Kan? Apa juga benda susah, mesti ada kesenangan di hujung dia. Yakin dan percaya. Kan? Tengok, siapa sangka? Tak payah berebut-rebut pergi tempat lain. Dekat dalam ni, tiba-tiba jumpa Samsul Debat. Tak ada mencabar pun. Kan? Tak payah ni. Tadi beria-ya. Itulah siapa suruh tak buat tripod. Record macam mana Samsul Debat ceramah. Nak gelak pun kena tahan. Aku masuk dalam video. Tak ada masalah. Okey je. Kemudian apa? Kemudian kita bersifat kita bertanggungjawab atas diri kita sendiri. Bertanggungjawab atas diri kita sendiri. Aku nak masuk Islam. Aku kena tanggungjawab. Aku kena keluarkan semangat. Untuk anak-anak aku. Mungkin supaya orang akan nampak. Biar orang nampak imej Islam ni baik. Aku Islam, tak apalah. Akulah yang kena menyesuaikan diri. Bukan orang lain menyesuaikan diri dengan aku. Aku kena sesuaikan diri dengan keadaan. Macam tu. Saya pergi ke satu hotel di Sarawak. Ada seorang pekerja ni, dia dulu Kristian. Dia masuk Islam. Dia kata abang dia meninggal dunia. Keluarga dia panggil dia balik. Dia tanya saya, boleh tak saya balik untuk hadir percara? Balik aja. Sekadar menghormati, balik. Balik, tak ada masalah. Itu abang kita. Dan kemudian cuma tinggal lagi, dia kata saya pergi, tapi waktu dia buat macam ada upacara-upacara tu, saya cuma duduk, saya tengok. Tak apa Ustaz, sebab saya tak nak keluarga saya kecil hati. Tak apa. Saya kata duduk aje lah. Tapi itikad dalam hati kita tak. Kita kena jaga. Tapi saya tak buat pun Ustaz. Baguslah macam tu. Tapi kita duduk sebab kita menghormati sama. Biar nampak, Islam ni rupanya okey benda ni. Sampai itu semua ini tak boleh, itu tak boleh, ini tak boleh. Macam-macam tak boleh. Kan? Itulah. Kan? Yang kita, adalah yang kita kena jaga. Kan? Dan kemudian apa? Seterusnya respon positif. Apa juga ujian. Positif. Oh adalah. Okey ni. Okey. Positif. Aku boleh berjaya. Kalau orang lain boleh berjaya, aku pun boleh berjaya. Kan? Kemudian istiqamah. Keberterusan. Tak boleh kita beramal hari ni kita semayang, besok tak. Lepas tu bila tak nak sesuatu pun kita berdoa semayang. Lepas tu kita tak buat. Mesti istiqamah. Lazim kan. Kemudian apa yang kena ada? Kita sebagai seorang saudara baru, sebagai mu'alaf, nak keluar daripada mu'alaf. Ikutkan dah tak bukan mu'alaf dah. Dah lebih 5 tahun dah pun kebanyakannya. Apa yang kita kena buat? Pertama kita kena cepat. Cepat berubah. Berubah jadi baik. Kena cepat. Jangan lambat. Lambat kita akan ketinggalan. Kedua, hadir pada program-program yang baik. Program-program pengembangan ilmu. Datang. Jangan tak datang.
Tak nak lah, malas lah, nanti kan jumpa dengan ni, malu lah, apa semua. Tak. Datang. Program-program yang baik. Jangan pilih penceramah. Kalau Samsul Debat datang, dia datang. Kalau orang lain yang tak berapa debat datang, dia tak datang. Jangan macam tu. Sebab setiap orang ada perkara-perkara baru yang dia akan kongsikan dengan kita. Yang ketiga, apply. Maksudnya amalkan. Jangan kita dengar, kita faham, mengangguk sampai ke lantai, menulis, mencetak nota sampai berlubang buku, tapi buatnya tidak.